Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati Puan Nazir Masjid Ar-Rahimah, tuan-tuan, tuan imam, tuan-tuan, puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita dapat bertemu selepas pada bulan Ramadan ini, pada bulan Syawal. Jadi marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan natijah daripada kita berpuasa ialah Allah Subhanahu wa taala ingin mengendaki kebaikan kepada kita. Jadi salah satu daripada kebaikan yang kita dapat daripada hasil kita keluar daripada bulan Ramadan, itulah untuk menghasilkan sifat takwa. Maka takwa ni apa, tuan-tuan puan-puan? Takwa ni mana dalam hati kita, dalam sanubari hati kita sentiasa menginginkan kebaikan dan kita tidak suka kepada keburukan. Jadi setelah Allah Subhanahu taala memanjangkan umur kita, jadi umur kita ni sebagai salah satu daripada modal akhirat kita. Kata Tok Guru Hamba lah, sebagai modal akhirat kita. Selama mana kita ada umur, selagi itulah kita ada modal. Dan kita tahu bahawasanya akhirat ini ialah salah satu daripada perniagaan. Kerana manusia ini disuka kepada keuntungan, maka keuntungan kita pada hari ini dan seterusnya sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala masih memanjangkan umur kita. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita sama-sama merebut peluang yang ada ni untuk menambahkan kebajikan kita. Kerana kita orang beriman ni, setiap kali kita melakukan kebaikan ataupun perbuatan, setiap tindak tanduk kita ada dikenakan ke atas kita dosa dan pahala. Jadi itu tuan-tuan dah maklum dah. Jadi betulnya saya tak payah nak sebut benda tu. Tetapi ingat tak kita tuan-tuan, manakala kita bangun daripada tidur contohnya, kita membaca akan doa yang Nabi ajarkan kepada kita, alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku, ahyana ba'dama amatana, setelah malam tadi kita tidur, kita dah tak sedar apa dah, tak ingat apa dah. Jadi mana Tuhan hidupkan kita, kita memuji kepada Allah, alhamdulillah, kerana Tuhan masih lagi bagi kepada kita nikmat kehidupan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan kita kena ingat kepadanya lah kita akan dikembalikan, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita sama-sama membuat persiapan
untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah orang jadi kita biasa dengar kalau orang sebut tentang mati, dia takut mati. Bila manakala dia dengar mati, dia takut. Kenapa tuan-tuan? Kerana manakala kita ingat mati, kita tahu kalau kita orang beriman, kita tahu bahawasanya setelah daripada kehidupan dunia ni ada semua tu kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ilaihi turja'ul umur. Dan kepadanya lah kita semua akan dikembalikan. Maka manusia ni kalau dia tak buat persiapan, dia takut. Dia takut tuan-tuan. Saya pun takut. Bukan kata saya selamat. Sebetulnya orang beriman manakala dia boleh merasa lapang dah hati dia, dada dia, ketika mana dia melepasi titian siratul mustaqim, itu barulah dia kata dia boleh rasa selamat. Selagi dia tak melintasi titian siratul mustaqim, dia tak boleh rasa selamat. Jadi kita sentiasa dalam kehidupan kita, setelah Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita dalam Quran, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun ada menyebut banyak dalam hadis-hadisnya, bahawasanya sentiasalah kita selalu berharap kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kita. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Ayat ini diturun ketika para sahabat mereka berperang dengan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka dalam keadaan kehinaan kepada Allah, mereka berasa hina kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana ketika itu umat Islam tak ramai, 313 orang nak berperang dengan tentera kafir seramai 1000 orang. Maka Allah Ta'ala nakalkan dalam Quran, mereka ini ada satu sifat yang Allah Ta'ala pandang mulia kepada mereka, iaitu sifat kehinaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Jadi untuk mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salah satunya kita perlulah ada sifat kehinaan kepada Allah. Dan Allah Ta'ala sebut juga dalam Quran, in tansurullah yansurukum. Sekiranya kamu membantu Allah, sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak perlu dibantu. Tetapi Allah Ta'ala sebutkan, sekiranya kamu membantu Allah dengan mana kamu meninggikan agama Allah, dengan kita menghilangkan sifat-sifat kejahilan kita tentang agama Allah, insya-Allah yansurkum, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menolong kita, menolong keluarga kita, masyarakat kita. Jadi inilah yang saya nak kongsikan pagi ini dengan tuan-tuan, ialah tentang umur manusia ini. Sebagaimana dikarang satu kitab oleh ulama yang masyhur pada zaman dululah, yang ia menceritakan tentang kejadian Nabi Adam ni, sampailah sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia menceritakan kepada kita bagaimana umur manusia ini perlulah mereka kenal dan perlulah dimanfaatkan. Bagaimana disebutkan dalam kitab Sabil Idzikar wal i'tibari bima yamurru bil insani wa yanqadhi lahu min al-amari, oleh Imam Al-Syekh Al-Imam Barakatul Anam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, nafa'allahu bihi wa bi ulumi, amin. Jadi elok saya membaca mukadimah sedikit supaya pada pagi ini kita dapat satu untuk menambahkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita belajar ni mendapat faedahnya pada kita bersama. Jadi dikata dalam kitab ni apa tuan-tuan? Qala musannifu rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mudabbiru umuri muqaddirul aqdar, wa mulijal laili fin nahar, wa mulijul nahar fil laili, tabsiratan wa dhikra li ulil basairi wal absar. Fasubhanahu wa ta'ala wa taqaddasa min malikin azim, mutakabbir jabbarin qadim, aliyin daimin, abadiyin hayyin
qayyumin qadha wa hakama ala khalqihi bil fana'i wal inqidha'i wal mauti wal bala'i wa tahawuli min al halin ila al halin wal intiqali min darin ila darin wa tafarrada bid dawami wal baqa'i ala tatawulil duhur wa imtidadil a'sari wa taghayuril aqwari wa insirami al a'mali. Ahmaduhu bima hamida bi nafsihi bima hamidahu bihi ibaduhul mukhlisuna abrar min malaikatihi al muqarribina wal anbiya'ihi al mursalina wa ibadihi as-salihin al akhyar. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasuli sayyidina wa maulana Muhammadin Mustafa al-Mukhtar alladhi arsalahu rahmatan lil alamin wa khatama bihi an-nabiyyin wa ala alihi baitihi tayyibin athhar wa ashabihi al-muhajirin wal ansar wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wal jazaa'i wal inqisami an-nasi ila fariqaini fariqin fil jannah wa fariqin fin nar. Amma ba'du. Jadi musannaf pengarang kitab ini Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad memulakan kitab dia ni dengan memuji kepada Allah, dan mula-mula dalam kitab dia mendatangkan perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka apa di situ sirah yang diajar oleh Imam Abdul Haddad dengan ayat Quran tadi. Tuan-tuan perempuan, apa yang kita boleh ambil pengajaran bahawasanya manusia ni mereka ingin melakukan kebaikan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi mereka tidak ada daya dan upaya. Kita tidak ada daya dan upaya. Sebab itulah kalau lafaz la haula itu yang kita belajar, yang saya belajarlah di pondok, di madrasah dengan guru saya. Mereka mensyarahkan la haula, mana tiada daya untuk kita meninggalkan maksiat, wala quwata, dan tiada kekuatan, ai fi taatillah, untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah, illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita punya kaedah ataupun pegangan kita setiap orang mukmin. Manakala mereka ingin melakukan kebaikan kepada Allah, mereka mesti berhajat kepada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lepas ni kita tak tahu. Mungkin kita boleh angkat tangan dalam sembahyang kita, dalam rukuk kita, dalam sujud kita. Mungkin lepas ni tak boleh dah. Maka kita sentiasa dalam hati kita perlu menimbulkan satu sifat yang sentiasa berharap meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diketengahkan oleh Imam Abdullah Alawi Al-Haddad ke setiap ilmu yang kita dapat. Dan beliau memulakan juga dengan ayat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, maha suci Allah yang tidak kita dapat tahu melainkan Allah SWT ajarkan kepada kita. Inilah yang perlu, yang kita bekalan yang kita kena bawa, tuan-tuan perempuan, dalam meniti perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita menuju kepada alam akhirat. Perlulah kita sentiasa merasakan diri kita tidak ada pengetahuan, yang kita tidak ada daya dan upaya, melainkan semua itu kita berharap kepada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena faham tentang dua kalimah syahadah, yang mana dua kalimah syahadah yang kita sentiasa ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah bekalan kita, itulah akhir kesudahan kita yang kita akan ucapkan. Maka apa di situ, apakah rahsia terkandung pada dua kalimah syahadah yang kita mengatakan, yang kita isbatkan, yang kita nafikan tidak ada yang dalam makhluk yang ada dalam alam maya ni, ataupun kita kata alam dunia, alam akhirat, ataupun alam di atas, para yang berada, keberadaan malaikat-malaikat di atas kita, di atas langit, dan para nabi yang tidak mati, yang tidak wafat lagi. Dan begitu juga di alam yang kita lihat dalam dunia ini. Maka tidak ada yang bersifat seperti Allah Subhanahu wa taala. Itulah
yang kaya daripada tiap-tiap barang lain. Ni kalau bahasa lama disebut gitulah. Mana tidak ada yang lain ada bersifat seperti Tuhan kita yang kaya daripada tiap-tiap yang lain, dan kita semua ni berhajat kat dia. Ada orang kaya tuan-tuan tapi manusia tak berhajat kat dia. Ada orang yang susah lagi manusia tak berhajat pada dia. Dan Allah Subhanahu Taala ni ada sabitlah pada Tuhan kita, ataupun tetaplah ada pada Tuhan kita satu sifat yang mana? Sifat yang tidak ada pada makhluk-makhluk, yang tidak ada pada manusia-manusia, kepada benda kejadian, batu, kayu dan sebagainya. Itulah kaya ia daripada tiap-tiap barang lain dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap lain. Yang itulah kita kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang kita nak sebut tuan-tuan. Waktu kita nak meninggal dunia, itulah yang kita nak baca. Itulah yang kita nak ingatkan akan makna dia. Maka makna dia itulah yang dikatakan yang Allah Ta'ala ni bersifat ia dengan kaya daripada tiap-tiap barang lain, dan kita berhajat kepada dia. Walaupun kita tak rasa kita berhajat kepada dia, tapi pada hakikatnya, pada sebenarnya kita berhajat kepada Allah. Bumi berhajat kepada Allah, langit berhajat kepada Allah, hujan berhajat kepada Allah. Semua tu berhajat kepada Allah. Jadi saya nak sebutkan banyak. Tuan-tuan boleh memikirkan bagaimana semua ni berhajat kepada Allah SWT. Dan diri kita ni, kita berhajat kepada Allah SWT. Apakah hajat yang paling besar tuan-tuan? Mana hajat kita ialah nyawa kita, nyawa yang Tuhan beri kepada kita. Sebab itulah kita sentiasa bergantung kepada Allah SWT. Inilah natijah daripada kita berpuasa, untuk menimbulkan pengenalan kita, supaya kita bertambah rapat hati kita, selalu ingat kepada Allah SWT. Sebab itulah kata seorang tok guru, dia tok guru pada tok guru hamba lah, Baba Licaya. Nama dia ialah Baba Licaya. Allah yarham Baba Licaya ni. Dia orang Caya dekat orang belas Thailand sana lah. Tapi hebat tak hebat dia, manakala Tok Swami Buddha, Tok Cha Siel dengar penerangan dia dengar penerangan Baba Licaya ni, maka dia rasa Baba Licaya ni orang hebat, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Ni Swami Buddha yang dengar penerangan tentang Allah Ta'ala. Maka dia kata, Allah, dia ni jauh. Dia rasa dia kata ni dia tak sampai dengan ilmu dia begitu. Maka dia ambil keputusan untuk tinggalkan pondok dia pun nak berangkat ke Mekah. Dia tinggal kepada anak murid dia nak cari guru yang boleh memberi dia faham kepada ini. Maka dia pun sampai di Mekah, ditanya di mana ada guru-guru yang boleh menerangkan kepada dia ilmu-ilmu yang dapat mendekat diri kepada Allah. Maka dia selama 2 tahun tuan-tuan, dia cari-cari, dia jumpa seorang mufti yang tidak ambil gaji, Tok Qadi yang tidak mengambil upah. Maka 2 tahun dia dapat belajar dengan guru ni. Jadi saya nak terangkan kepada tuan-tuan pesan daripada guru saya tentang perkataan Baba Licaya ni. Kalau kita menuntut ilmu, dia kata, kalau kita menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, waktu bila kita rasa tak payah menuntut ilmu, di manakah tempat stop dia kita nak menuntut ilmu? Ialah ketika kita rasa mati tu dah sedap bagi kita. Kita suka nak mati. Kerana apa? Mati ni bertemu kekasih dengan kekasih kita. Kalau itu peringkat, kalau ada dalam hati kita berasa suka nak menuntut ilmu kerana kita nak bertemu dengan Allah SWT, tak payah tuntut ilmu, tak apa. Kalau sekarang ni kita rasa takut nak mati tu, takut macam-macam tak selesai. Dalam kubur besok akan ditanya kepada kita soalan yang pertama, ma rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Soalan yang pertama mula dia akan ditanya oleh kita, ma rabbuka, siapakah Tuhan kita? Maka kata ulama, maka disuruh kita terangkan satu-satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kita perlu barukan tuan-tuan. Saya yakin orang ahli masjid selalu duduk masjid, selalu dengar kuliah-kuliah, maka hendaklah kita menambahkan ilmu kita, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya kata ulama,
Kenal akan hukum-hukum sifat Allah, yang wajibnya, yang mustahilnya, yang harusnya. Manakah sifat wajib bagi Allah, manakah sifat harus bagi Allah, manakah sifat yang tidak ada pada Allah, yang sifat mustahil. Dan serta dalil-dalil ni tuan-tuan kena berikan, supaya manakala kita, malaikat tanya kepada kita, malaikat mungkar nakir tanya kepada kita, kita beri jawab. Inilah. Maka kalau ketika dia rasa suka, dia nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka cukuplah, dia tak payah belajar pun tak apa. Ini pesan daripada Allah yang baba dicaya. Jadi setelah kitab ini, jadi saya nak bacakan kitab ini. Dia membuka dengan memuji kepada Allah. Begitulah, setiap kali kita melakukan pekerjaan kita kepada Allah, setiap kali ibadat kita kepada Allah, mestilah kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma Bismillah ni ada berapa peringkat. Ada kadang-kadang kita wajib membaca Bismillah seperti kita baca Fatihah. Kadang-kadang sunat kita baca Bismillah ketika kita ambil wuduk contohnya. Dan kadang-kadang haram kita membaca Bismillah ketika kita buat benda maksiat. Orang nak curi sesuatu, dia baca Bismillah. Curi tabung masjid contohnya kan. Contohnya dia baca Bismillah, maka haram dia baca Bismillah. Kadang-kadang makruh dia baca Bismillah. Makruh ni ketika dia makan benda-benda yang makruh, benda yang berbau, yang busuk, maka dia baca Bismillah, maka hukumnya makruh dia membaca Bismillah. Jadi begitulah, mana-mana kitab pun kita jumpa dia akan mula dengan Bismillahirrahmanirrahim dan memuji kepada Allah dan selawat pada Nabi dan pada sahabat Nabi dan ahli keluarga Nabi. Jadi sambungannya, amma ba'du fahadhi mu'allafun mubarakun insyaallah allafnahu liqasdin tazakkuri wal i'tibari bima yamurru bil insani minal a'mari wa yuhawwilu bihi minal ahwali wa yakhtalifu alaihi minal athwari min hina kauni yankulu min sulbi ila rahimin ila an yastakira fi ihdad daraini minal jannati awin nari. Adapun setelah pada itu, kitab ini merupakan karya yang diberikan keberkahan, mudah-mudahan. Jadi musannaf ini bukan kata kitab ni dia ini menjadi berkah, tetapi mudah-mudahan Allah SWT menjadikan berkah kepada kitab ini, yang mana kita rasa suka nak belajar kitab ni. Manakala kita berasa suka nak belajar kitab ini menunjukkan keberkatan kitab ini. Sebab kitab ini dia memandu kita, tuan-tuan puan-puan, kepada arah yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni amat yang mana Allah Taala ni bersifat dengan yang amat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Allah SWT tak nak masukkan kita ke dalam neraka dia. Allah SWT nak bagikan kita kepada kita nikmat syurga, yang mana dalam syurga itu kelak kita akan bertemu dengan dia, dan kita akan bertemu dengan segala para nabi, para rasul, yang mana kita akan nanti insya-Allah kita akan dapat mendengar bagaimana sedapnya suara Nabi Daud membaca Taurat. Dan kita tahu Taurat ni bukan satu lagu je, tuan-tuan. Quran ni banyak taranum dia, banyak lagu. Kalau Taurat pun begitu juga. Kalau kita dengar orang membaca Quran, seronok kita, suka kita, tenang hati kita. Begitu juga kalau orang kita dengar membaca akan kitab-kitab yang lain, kitab-kitab asal, kitab-kitab Zabur. Nabi Daud membaca kitab Zabur. Taurat bagi Nabi Musa AS, Nabi Daud ya, suara yang sedap tu Nabi Daud. Kitab Zabur kita akan dapat dengar, kita akan dapat lihat cantiknya Nabi Yusuf AS. Kita akan melihat segala-gala orang yang di syurga. Tuan-tuan tak teringin ke? Nak teringin. Semua orang teringin perkara ni. Jadi kita kena hidup, kita kena sabarlah, tunggulah. Masa semuanya kita perlu menghadapi proses-proses dalam kita hidup di alam dunia ini, untuk kita menghadapi proses-proses kesusahan, kesenangan. Jadi itulah yang kita perlu lalui. Jadi mudah-mudahan kitab ni kata beliau menjadi keberkahan jika Allah menghendakinya. Jadi hamba mengarang kitab ni, kata Imam Alawi Al-Haddad, ini untuk maksud mengingatkan dan mengambil hikmah, mana ibrah mengenai beberapa hal yang terjadi pada manusia pada beberapa fasa-fasa usia, dan mengenai berbagai hal yang selalu berubah-ubah daripada berbagai kondisi,
serta berbagai hal yang berbeza-beza terjadi pada manusia dari berbagai fasa pertumbuhan, mana tahapan perkembangan semenjak masa manusia itu berpindah daripada sulbi, mana daripada tulang rusuk Tok Adam kita ke rahim. Kalau kita pula kita berpindah daripada tulang sulbi, mana tempat keluarnya mani ayah kita kepada rahim ibu kita, hingga kepada mana-mana berketetapan pada salah satu daripada dua tempat, iaitu syurga atau neraka. Jadi akhir kesudahan kita sama ada kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Itu semua kita dah sudah dalam hati kita, tersemat dah dalam hati kita. Adakah kita kita tempat duduk kita dalam syurga? Adakah kita hidup dalam dunia ini kita menempah tempat duduk kita dalam neraka? Jadi dia kehidupan kita ni sebagai neraca. Bagaimanakah kita nak lihat orang tu ahli syurga? Dekat dunia ni kita nampak dah. Kerana Nabi bersabda, mana apa ni? Asya al-mar'u ala asya alaih. Manusia tu dia lihat matal mar'u ala asya alaih. Dimatikan seseorang itu ala asya alaih, mana di atas kehidupan dia kat dunia ini. Jadi kehidupan dia kat dunia menunjukkan dia tu ahli syurga atau ahli neraka. Tapi itu secara adatnya lah. Terkadang-kadang ada juga Allah Subhanahu Wa Taala nak mematikan kesudahan dia, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Itu kita tak boleh nak kata apalah. Tapi secara adatnya begitulah. Kalau dia ni ahli syurga, dia akan melakukan perbuatan ahli syurga. Kalau dia ni seorang ahli neraka, dia akan melakukan perbuatan dia ahli neraka. Tetapi kadang-kadang boleh menyalahi. Kadang-kadang orang ni pada muda beribadat, tapi akhir kesudahan dia, waliyazubillah, akhir kesudahan dia hobi pada maksiat. Dia tukar daripada sifat dia kepada taat diri kepada maksiat. Jadi menyebabkan dia masuk neraka. Waliyazubillah. Kita berlindung daripada demikian tu. Ada setengah ni memang dia daripada awalan dia tak baik, hingga kesudahan dia makin tua dia dah mula baik dah. Boleh suka pergi masjid, pergi surau dengan kuliah. Ini pun kita pun tak boleh kata apa. Jadi kesimpulannya apa tuan-tuan? Kita dalam kehidupan dunia di atas kesudahan kita ialah kesudahan kita waktu kita nak sakaratul maut. Adakah situ kita berjaya atau kita tak berjaya? Jadi inilah kita perlu usahakan. Lepas tu Nabi kata kepada kita, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Jadidu imanakum. Kamu kena barukan iman kamu bila ilaha illallah, dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi kalimah ini sangat berharga. Sebab tu kalau orang tahu kalimah la ilaha illallah, mereka takkan lupa-lupa untuk menyebutkan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian waqad amara Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam bitadhkiri wa wassafahu bi wa ja'ala tadhkira min wasfi al-mu'minuna ahli al-inabah wal khasyati wal qulubi wasyahadah. Dan Allah SWT telah memerintahkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan dan mensifati beliau sebagai pemberi peringatan. Jadi Allah Ta'ala melantikkan, Tuhan tidak bagi kepada kita suruhan, melainkan Tuhan datangkan mereka-mereka yang menyampaikan peringatan. Maka kepada kita, terlebih khususnya kita ni ialah Nabi kita, ataupun peringatan bagi kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah tidak ada tuan-tuan. Siapa yang menyambung kerja-kerja Nabi ni? Nabi bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama mewaris kerja para Nabi. Jadi tok-tok guru ni yang ada, yang masih hidup, yang telah kita mempelajari ilmu-ilmu pada mereka inilah menyambung kerja-kerja kenabian. Tapi bukan kata ulama saja tuan-tuan, kita pun ada peranan untuk kita menyambung kerja-kerja Nabi ni. Sebab Nabi kata, balighu anni walau ayah. Balighu, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kan satu ayat bukan banyak. Ini kita dengar, kita buat olahan, kita sampaikan. Kadang-kadang sampai ni dengan bentuk perkataan, kadang-kadang kita menyampaikan dengan bentuk perbuatan kita. Kalau kita keluar masjid pagi-pagi pergi sembahyang subuh berjemaah, anak cucu kita tengok atuk dia pergi sembahyang jemaah, suka.
Jadi suka dekat dia kerana apa? Dia dapat manfaat. Contoh, dia mungkin tak pergi sembahyang jemaah tapi sembahyang kat rumah. Maka kita yang lepaskan fardu kifayah bagi mereka, mereka akan merasa suka kerana mereka dapat rahmat juga daripada sebab perbuatan-perbuatan kita. Jadi dengan sebab perbuatan kita ini pun menunjukkan kepada perkataan kita juga. Kadang-kadang kita tak boleh nak cakap dengan dia. Kalau cakap pun dia tak dengar. Maka kita tunjuk dengan perbuatan kita. Kadang-kadang dengan perbuatan mungkin satu hari dia akan sedar, bila lagi aku nak semayang ni contohnya. Bila lagi aku nak berubah ni. Dia tengok keadaan atuk dia, ayah dia ke dalam kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah Nabi kata Nabi bersabda, ad-dallu ala khairi ka fa'ilihi. Orang yang menunjukkan ad-dallu ala khairi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, ka fa'ilihi, seperti dia melakukan. Dia tunjukkan, dia beritahu kepada kebaikan seperti dia melakukan kebaikan. Kebaikan orang yang buat tu, dia dapat juga kebaikan. Mereka yang mengikut daripada kebaikan daripada seseorang tadi, maka dia mendapat balasan pahala daripada orang yang melakukan tadi. Itulah masya-Allah. Kemudian dan Allah menjadikan orang, dan Allah Ta'ala yang menjadikan orang yang selalu mengingatkan kepada Allah itu termasuk sifat atau karakter orang-orang beriman, iaitu pelaku ahli yang melakukan pertaubatan. Orang yang ada pemiliki hati dia rasa takut, fungsi hati dia berasa takut kepada Allah dan menjadi dia sebagai syahadah, sebagai penyaksian. Jadi menunjukkan dia sebagai orang yang menyaksikan kepada keelokan orang Islam. Allah, ni susah nak amalkan tuan-tuan. Maka Islam ni dia satu agama yang banyak bertoleransi. Islam tidak suka kita melakukan keganasan. Hingga kan diceritakan, diriwayatkan bagaimana Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, manakala ada perbuatan kuasa pada masa beliau, maka beliau menolak menjadi khalifah di tanah. Maka dia mengambil pedang, dia patahkan pedang tadi. Dia tidak mahu pergaduhan, pembunuhan, sebab dia sudah lihat bagaimana ayahnya Sayyidina Ali adik-beradik dia Sayyidina Husin dipenggal kepala. Itu pun kerana apa? Kerana ada musuh-musuh. Bukan yang kena bunuh pun orang Islam yang bunuh juga. Ini menunjukkan kita tidak mahu perang saudara dan sebagainya. Kerana Islam ni dia ajar kepada kita dengan membawa kepada mesej dia lah sebagai rahmat, membawa mesej rahmat kepada sekalian alam. Inilah Allah Ta'ala sebutkan kepada Nabi kita. Allah Ta'ala mengisyaratkan kepada Nabi kita, inna arsalnaka rahmatan lil alamin, sesungguhnya kami utuskan kepadamu ya Muhammad rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, bukan agama pecah belah ataupun agama pergaduhan, permusuhan. Jadi inilah yang kita perlu tunjukkan tuan-tuan, sama-sama kita kena tunjukkan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang non-muslim, bagaimana Islam ni sangat baik. Tetapi tanpa kita menggadaikan agama kita lah. Maka kita kena mementingkan hal agama, tetapi dengan cara hikmah. Jadi bagaimanakah kita nak hikmah? Dia perlu kepada ilmu pengetahuan. Sebab tu dalam kita tengok, kalau kita belajar ilmu fiqah, ni ada orang tanya kat saya kan, ataupun orang tanya kepada ustaz-ustaz lain lah. Dia kata puasa bulan 6, puasa 6 hari dalam bulan Syawal, adakah kita nak sambung terus kan? Kalau kat Mekah, saya lihat di Mekah, bagaimana orang di Mekah, mereka raya pertama mereka puasa, memang wajib puasa lah. Raya kedua mereka terus puasa, raya pertama mereka berhari raya, raya kedua mereka terus puasa, raya kedua, raya ketiga, raya keempat, raya kelima, raya keenam, sampai mereka cukupkan 6 hari. Jadi raya 6 tu mereka raya besar-besaran. Jadi mereka kat sana, yang saya lihat dekat Mekah ni,
Mereka raya 2 kali je tuan-tuan. Raya dia 2 kali je. Raya pertama dengan raya 6. Tapi kita kat Malaysia ni hebat sikit. Lebih-lebih kat Kuala Lumpur ni, Kuala Lumpur lah. Tempat lain rasa ada juga kan. Dekat Kuala Lumpur ni raya sebulan. Sebulan. Sabtu Ahad pun ada rumah terbuka lagi. Alhamdulillah. Tak apalah. Tapi nak cerita mereka di sana tak ada tuan-tuan. 2 kali raya je. Raya pertama, tapi raya yang hebat dia raya 6 tu. Dia buat besar-besar, buat kemah. Kalau kami dulu di Bukit Jihad tu, di Bekah, buat kemah besar-besar, dia panggil semua orang laki-laki lah. Buat majlis, buat baca nasyid dan sebagainya, bagi hadiah pula. Ada nasi mandi dan sebagainya. Dia 2 kali raya saja. Jadi persoalan dia, adakah kita nak sambung puasa gitu terus ke ataupun macam mana? Ya. Jadi kalau kita belajar fiqah ataupun kita belajar, kita tengok lihat dan kita fiqah, ada yang ulama mengatakan boleh kita selang-selangkan asalkan 6 hari. Yang afdalnya kita teruslah. Jadi kalau kita ada ilmu-ilmu sebagai macam ni, baru kita tidak syadid, tidak sangat keras. Ada hukum, ada ulama yang mengatakan boleh. Kalau yang muktamad ni begitu, kalau yang dhaif ni begini. Jadi ini sebagai hikmah kepada kita untuk kita menterjemahkan Islam dalam kehidupan kita. Sebab tu kita, Allah SWT berikan kepada kita umur-umur yang ada pada kita, umur yang ada pada kita ini sebagai kita menyambung tugasan Nabi sekadar yang kita mampu, sekadar yang kita kata skop-skop yang kita ada di tempat-tempat kita. Itu tuan-tuan pun tahu. Jadi saya bukan nak ajar tuan-tuan, cuma saya nak memberi penjelasan pada kitab ini. Kerana apa Allah? Kerana Imam Abdul Haddad menyebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ini dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-55, Allah Taala berfirman, "Qallahu Subhanahu Wa Taala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Beri peringatanlah olehmu ya Muhammad. Jadi asal ayat ni turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah yang guru saya, Sayyidi Abdul Hamid, Dr. Profesor Hamid, maknanya ayat ni sudah jadi umum. Setelah Nabi wafat, menjadi umum kepada kita. Kepada kita yang mendengar ayat ni, kita kena ingatkan, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan olehmu ya Muhammad, kerana bahawasanya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, menjadi peringatan kepada kita, kepada orang yang beriman. Jadi orang beriman ni manakala dia menerima peringatan, dia menjadi benda tu, perkara itu menjadi semangat baru pada dia. Sebab itulah kita lihat Nabi sebut dalam satu hadis yang mafhum hadis tu, manakala kita sentiasa mendengar cahaya-cahaya daripada hadis-hadis Nabi, daripada ayat-ayat Al-Quran, maka itu akan menimbulkan satu semangat baru kepada kita. Dia akan menjadi menjadi hilangkan kegelisahan hati kita, kerunsingan hati kita. Sebab tu kalau kita dengar ayat-ayat Quran, masya-Allah, dia menjadi manfaat pada kita, pada iman kita. Seperti pokok lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan siram air, barulah ada manfaatnya. Begitu juga kita, iman kita ni perlu dibajai. Apakah baja kita ialah dengan peringatan-peringatan agama ni. Jadi alhamdulillah kita dapat peringatan pada pagi ni. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tur, At-Tur wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Maka tetaplah memberi peringatan dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu. Bukanlah Nabi Muhammad itu seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. Kerana orang-orang kafir Quraisy ni, hari-hari Nabi memberitahu kepada mereka tentang Allah Subhanahu Wa Taala, membacakan ayat-ayat Quran, mereka katakan Nabi ni seorang yang majnun, gila ke apa. Kadang-kadang kita ni kalau tengok orang yang ingat kepada Allah, banyak ingat kepada Allah, kita rasa dia tak sama dengan kita, maka kita akan kata dia tak betul ni. Ni orang majnun, orang gila. Tapi tetap Allah Ta'ala kata beri peringatan olehmu ya Muhammad. Begitu juga kita tetap beri peringatan. Peringatan tu kepada apa? Kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita kenangkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala,
Nikmat ni satu benda yang menjadi kesukaan pada kita. Itu dia nikmat. Adapun bala menjadi satu, itu benda yang dibenci oleh nafsu kita. Itu dikatakan bala. Maka nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni kalau kita nak hitung banyak tuan-tuan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi dengan sebab kita menghitung nikmat-nikmat Allah Taala beri kepada kita, maka itu akan menimbulkan iman kepada kita, kebenaran yang Allah Taala berikan kepada kita. Maka itu akan menimbulkan kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan menimbulkan sifat takwa kita kepada Allah. Kerana tuan-tuan bayangkan, bagaimana kalau nikmat mata kita nak bayar kepada Allah, nikmat telinga yang Allah Taala jadikan kepada kita nak bayar kepada Allah, nikmat kehidupan yang Allah Taala beri kepada kita nak bayar kepada Allah, kita tak mampu. Jadi sebab itulah Imam Ghazali menyebut dalam kitab dia pun begitu juga. Maka macam mana kita nak menimbulkan iman kita kepada Allah, menimbulkan ibadat kita kepada Allah, maka perlulah kita sentiasa mengenangkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan punya anak, tuan-tuan bagi duit raya, tuan-tuan bagi duit raya ke anak cucu tuan-tuan, sampai tua dia ingat tu. Sampai tua dia ingat. Oh, datuk aku dulu ada bagi duit raya. Sampai tua dia ingat tu. Begitu juga saya ingat lagi masa saya kecil, masa sekolah rendah dululah. Cikgu saya ni, satu perkataan dia suka cakap sayang. Sikit-sikit yang. Jadi sampai kita ingat cikgu ni, mana pergi cikgu ni. Kita dah tak tahu hubungan dia lah dah masa tu sekolah rendah. Jadi perkataan dia tu menjadi kesan di hati kita. Jadi begitulah tuan-tuan, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala perlulah kita ni mengenangkan nikmat-nikmat Allah Taala daripada asal tak ada kepada ada. Maka kita akan kembali kepada dia. Jadi daripada asal tak ada kepada ada, bukan setakat Tuhan jadikan kita daripada tak ada kepada ada, bahkan Tuhan beri keperluan-keperluan kepada kita. Tuhan jadikan matahari, Tuhan jadikan bulan dan bintang, Tuhan jadikan bumi terhampar luas untuk kita. Allah, Masya Allah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan beri datangkan pengetahuan pada kita, Tuhan datangkan berbagai-bagai, sehingga kita dapat nikmat berumah tangga, dapat nikmat harta, dapat nikmat sihat, dapat nikmat keluarga yang sakinah, keluarga yang dapat ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Tuhan yang juga yang sampai sekarang kita dapat mengecapi dan nikmat aman. Bagaimana kalau kita tidak aman seperti di negara-negara luar? Kita lihat di negara-negara luar daripada kita, banyak yang negara yang tidak aman. Masya Allah, ini perlu kita syukur tuan-tuan. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ketiga, wa qala Allah Subhanahu Wa Ta'ala fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Ini yang satu a'la. Allah Ta'ala menyebutkan mana maka beri peringatanlah olehmu ya Muhammad. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, kerana peringatan itu bermanfaat. Manfaat ni apa? Maksudnya manakala kita dengar peringatan tadi, kita akan melaksanakan peringatan tadi. Ataupun manakala kita dengar peringatan tadi, kita mulalah muhasabah diri kita, mula berfikir-fikir tentang kekurangan diri kita, melihat akan keaiban diri kita. Itu menunjukkan ilmu yang peringatan yang kita dengar tu menjadi manfaat. Sebab itulah manfaat ni juga kata orang-orang soleh, bukan setakat kita, contoh kita duduk dalam majlis ilmu, bukan setakat kita saja mendapat manfaat, tetapi alam ini mendapat manfaat. Sebab itulah orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mengambil bahagian daripada menuntut ilmu, segala pokok-pokok, segala batu-batu, segala binatang-binatang yang melata di muka bumi ini, binatang yang ada di dalam laut, mengucapkan istighfar, mengucapkan keampunan kepada mereka yang menuntut ilmu. Jadi semua alam ini mendapat manfaat daripada kebaikan kita yang sedikit yang kita buat ni tuan-tuan. Inilah yang dikatakan manfaat, yang mendapat manfaat. Kemudian
Mana orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Maka orang yang ada sifat takwa ni saja yang akan mendapat pelajaran. Maknanya orang yang ada dalam hati dia sentiasa mengintai-intai nak melakukan apa yang Tuhan suruh dan meninggalkan apa yang Tuhan larang, maka inilah hati yang mana hati yang tunduk kepada Allah ini, dia inilah yang akan menerima pelajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tuan-tuan tengok air. Sebab itulah ulama mengatakan al-ilmu fata muta'ali. Ilmu ni peperangan bagi orang muda yang berangan-angan tinggi. Kasaili fi makani ali. Seperti mana air, maka air tu tidak akan pergi ke tempat yang tinggi. Air tu manakala dia di atas bukit, hujan turun atas bukit, maka air tu akan mencurah turun ke bawah. Tak ada air istilahnya air tu pergi ke tempat tinggi, air akan pergi ke tempat rendah. Begitu juga ilmu-ilmu peringatan. Walaupun anak cucu kita yang bagi tahu kepada kita, walaupun orang muda pada kita beritahu kepada kita, mestilah kita menerima kerana dia menyampaikan daripada apa yang Allah Ta'ala sebut dan apa yang Nabi bacakan dan daripada ulama-ulama. Maka begitulah ilmu tu, dia akan turun kepada tempat yang rendah. Dia akan pergi kepada tempat yang hati orang yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Inilah sebenarnya hakikat yang Tuhan memberi kepada kita kehidupan, nikmat kehidupan ni ialah supaya kita sentiasa memberi peringatan kepada diri kita dan kepada orang-orang di bawah tanggungjawab kita. Sebab tu kita tengok dalam kitab-kitab, contohnya yang saya belajar di pondok-pondok kitab-kitab ulama muktabar ni, ulama-ulama tua, dia kata wajib pada kita, wajib ala kulli mukallafin, wajib di atas orang-orang mukallaf ni memberitahu tentang nama nabi kita. Nama nabi kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Wajib kita mempelajari. Bukan setakat kita tuan-tuan, perempuan, bahkan dia kata wajib bagi waliul amri, pemerintah maksudnya kita memerintah kepada anak cucu kita, anak keluarga kita lah. Cucu tu bapak dia lah pula. Mana wajib dia kena bagi tahu kepada anak-anak dia, menyampaikan kepada anak ni tentang nama Nabi kita ni. Lepas tu hamba ingat dia Tok Guru hamba kata, Tok Guru Samit ni, orang-orang dululah, tuan-tuan mungkin hidup zaman ni, dia manakala dia salam, dia salam anak cucu dia, salam orang-orang yang ada hubung kait dengan dia, dia pun kata siapa nama Nabi Muhammad, dia pun sebagai itu, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, ibunya Aminah binti Wahab. Dia pun bagi tahu lahir di Mekah, wafat di Madinah. Jadi ini perkara-perkara yang kita tengok benda ni macam remeh, benda ni macam kecil, tetapi ini sebagai kefarduan yang wajib kita menyampaikan. Ini satu bentuk daripada peringatan. Jadi itulah matlamat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itulah kita kena sentiasa memberi peringatan. Jangan jemu tuan-tuan, jangan puas. Macam saya pun ajar menyampaikan ilmu Allah ni tidak boleh rasa puas, tidak boleh rasa jemu dalam menyampaikan ilmu Allah Ta'ala. Begitu juga dalam ibadat kita jangan rasa jemu, kita jangan rasa bosan. Bahkan kita kena habiskan usia-usia kita untuk kita melakukan ibadat kepada Allah, sentiasa beretika di masjid dalam masa-masa yang ialah semaya waktu sekiranya kita sihat, kita mampu. Dan kita alhamdulillah, kalau kita ni sebagai tuan-tuan lah, puan-puan, makcik-makcik, ibu-ibu ni, bapa, tuan-tuan memang selalu duduk masjid, memang selalu etika di masjid. Satu hari tak dapat etika, sedih rasa tak dapat etika. Maka macam mana nak buat caranya? Pasanglah niat hari ni, aku bercita-cita, berazam nak duduk etikaf tiap-tiap waktu kat masjid ni. Tapi satu hari tak dapat, satu hari tak dapat etikaf kerana tak sihat ataupun kerana sibuk. Ramai dah ni tetamu-tamu datang, tak sempat nak sembahyang jemaah kat masjid. Maka tuan-tuan dapat pahala berjemaah, dapat pahala tadi, pahala yang berniat tadi, yang bercita-cita nak sentiasa beretikaf kat masjid. Jadi kita sama-sama niat. Begitu juga pesan daripada Tok Guru hamba, sebab kita nak habiskan ni. Tok Guru Allah Yalam Pak Kiai Ahmad Jamhuri, orang Banjar. Dia ni wafat di Mekah.
Dia tanah dikebumikan di kubur Ma'lah. Maka pesan daripada Tok Guru Pak Kiai ni kita begitu juga, kita ni nak mati mestilah tempat yang baik supaya Tuhan pilih yang baik. Jadi cara macam mana tuan-tuan? Kita niat sama-sama hari ni, pagi ni kita niat dalam hati kita, ya Allah, matikanlah aku di Mekah ataupun di Madinah. Matikanlah aku ya Allah di Mekah atau Madinah. Maka insya-Allah nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan kita. Kalau kita tak mati di Mekah Madinah pun, nanti Tuhan akan bangkit kita bersama mereka-mereka yang meninggal di Madinah ataupun di Mekah. Ini salah satu daripada cara yang kita tak nampak untuk kita buat kebaikan. Jadi kita pasal niat yang baik. Mungkin mudah-mudahan Allah Ta'ala ketika setengah-setengah orang kan, yang terbaru ni kisahnya, tengok dalam kawan-kawan hantar dalam WhatsApp, bagaimana beliau ni seorang yang suka tolong khidmat dengan madrasah dia, satu ustaz ni. Dia meninggal dunia bulan Ramadan, waktu malam Jumaat lagi. Ketika di mana tuan-tuan? Depan makam Rasulullah. Masya Allah, Allah Ta'ala tarik nyawa dia di depan makam Rasulullah. Ini mudah-mudahan dapat kepada kita. Sebab apa tuan-tuan, kita tahu dah, kita sedarlah dunia ni bukan selama-lamanya kita berada di dunia ini. Kita akan kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlulah kita sentiasa berniat yang baik supaya Allah Ta'ala mematikan kita dalam husnul khatimah. Jadi cara macam mana kita nak mati dalam husnul khatimah, sentiasalah kita jangan tinggalkan pada menuntut ilmu ni tuan-tuan. Jangan tinggalkan daripada ibadat menuntut ilmu, kerana ibadat menuntut ilmu lah yang mudah bagi kita. Tapi mudah bagi kita pun, tapi balasannya besar daripada Allah. Sebut dalam hadis Nabi, tafakkaru sa'atin, berfikir sesaat, khairun min ibadati sanah, lebih baik daripada kita melakukan ibadat setahun yang lalai tadi. Ibadat setahun lalai, tak tahu apa kita ibadat. Tapi kita dengar majlis-majlis ilmu, tazkirah untuk kita menambahkan iman kita kepada Allah, itu lebih baik daripada kita beribadat yang lalai tadi. Satu saat saja, bukan 1 jam. Kalau 1 jam kita duduk, Masya Allah. Tu maknanya inilah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir, dan kamu bukanlah orang yang berkuasa ke atas mereka. Sungguh pun begitu, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, walaupun kita disuruh beri peringatan, tapi kita bukanlah orang yang berkuasa kepada mereka, kerana yang berkuasa memberi hidayah itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Rasulullah SAW bersedih hati kerana bapa saudara dia tak terima agama. Banyak masyarakat dia mengatakan Rasulullah ni gila. Hingga kan Rasulullah yang sedihnya, Rasulullah tengah sujud, tengah beribadat di Kaabah, datang Abu Jahal. Dia buat apa tuan-tuan? Dia taruh najis unta atas kepala Rasulullah. Tengok, sebab itulah Abu Jahal ni bapa orang jahil. Sebab tu jangan jadi jahil. Jadi siapa-siapa yang jahil disama dengan Abu Jahal. Kerana sebab tu nama Abu tu bapa Jahal. Abu Jahal ni maksudnya bapa orang jahil. Jahal adalah Abu Jahal tu lah. Maka begitu kejam dia sanggup menghina Rasulullah sebegitu rupa. Jadi janganlah kita seperti mereka. Tapi sebab itulah Rasulullah, manakala Rasulullah sedih dengan banyak mereka tidak mau beriman, hanya yang beriman daripada kalangan pada sahabat ialah Sayyidina Abu Bakar yang mula beriman, daripada orang wanitanya Siti Khadijah, dan yang daripada orang muda dia Sayyidina Ali, dan daripada kalangan hamba Zubair bin Awam. Maka datang firman Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak beri petunjuk kepada orang yang kamu kendaki ya Muhammad, tetapi Allah SWT yang beri petunjuk kepada mereka. Jadi itulah saja tazkirah saya pada pagi subuh ini. Mudah-mudahan kalau ada masa yang akan datang kita dapat sambung lagi kitab ni. Kitab ni sangat bermanfaat untuk kita
Jadi saya mohon maaf sekiranya ada tersalah kata dalam penyampaian saya. Jadi saya memohon pada tuan-tuan mendoakan pada saya, dan sama-sama kita untuk kita menimba ilmu Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk dalam mereka yang mendapat pahala syahid. Bagaimana disebutkan dalam hadis-hadis, orang yang sentiasa menuntut ilmu Allah dan dia mati dalam keadaan dia mati syahid. Itulah saja. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati pertemuan kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajab wa nafsin la tasma'. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, beri manfaatlah kepada kami dengan ilmu-ilmu pada pagi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami di tanah haram Mekah atau Madinah. Ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkan kami di hari akhirat di pada mahsyar bersama para nabi, wasiddiqin, dan para orang-orang yang benar, dan wasyuhada wassalihin, dan bersama orang-orang yang mati syahid, dan bersama-sama orang yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa ahli keluarga kami, dosa saudara-saudara kami, dan dosa sekalian penduduk taman kami, masyarakat kami, dan negara, penduduk-penduduk di negara kami, dan seluruh umat Islam, dan pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah petunjuk kepada kami, berilah kepada kami taufik supaya dapat kami melakukan ibadat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah hati-hati kami supaya dalam hati-hati kami sentiasa bersifat dengan qalbun salim. Hati-hati kami bersifat dengan sifat yang dipuji olehmu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat-sifat yang dicela olehmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanlah kami, pandanglah rahmat kepada kami, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Wah,